nak bincang ataupun nak melihat kupasan Imam Ghazali berkaitan dengan tipu daya syaitan. Syaitan ni tuan-tuan sekalian makhluk yang halus, yang tak dapat dikesan dengan sebarang alat saintifik, dijadikan oleh Allah daripada api, dan kerjanya satu ya, menyesatkan anak Adam. Kita nak nafi tak boleh, sebab Quran beritahu. Allah Ta'ala berfirman, inna syaitana lakum aduun fattakhizuhu aduwa. Sungguhnya bagi kamu syaitan itu musuh, dan jadikan dia sebagai musuh. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan itu menjanjikan kamu kefakhiran. Banyak sangat ayat-ayat. Jadi oleh itu kita kena ambil berat, kerana dia selalu, mana kata, menghasut kita, nak heret kita ke arah menderhakai Allah Subhanahu Wa Taala ataupun meninggalkan taat. Kita terasa tuan-tuan, terasa di hati kita ni, memang terasa. Bila kita teringin ni nak buat taat, ada macam satu bisikan, alah lawai lagi, duk gaduh bapa. Dia tu setan tu. Sehingga Imam Ghazali kata, kalau Allah kasyaf kamu, Allah buka mata hati kamu, kamu nampak bahawa manusia sedang sujud dan rokok di hadapan syaitan. Sekarang ni, apa setan kata, ikut tak lawan langsung. Tuan sekalian, bahaya syaitan ni, dia macam kita contohlah kan? Satu negara lawan Amerika. Negara tu yang dia musnahkan, macam Iraq dan sebagainya. Negara yang tak lawan dia, yang ikut telunjuk dia, dia tak kacau. Syaitan ni, hang ikut ke tak ikut, dia sapu semacam. Ikut dia pelik, dia bagi lingkup, yang tak ikut dia pun lagi dia hentam. Ni syaitan yang kata syaitan ni. Jadi tuan-tuan sekalian, dia ni yang kata syaitan ni tuan-tuan, yang payah sangat dengan syaitan ni, nak lawan macam mana? Kita tak nampak dia, dia nampak kita. Macam mana orang celik lawan orang buta. Dia buta, kita celik, kita tumbuk mana pun kena lah. Syaitan tu celik, kita ni buta. Dia nampak kita, kita tak nampak dia. Nak lawan macam mana? Yang kedua tuan-tuan, syaitan ni, dia bukan ada kerja. Tak gaduh pergi pejabat, tak gaduh bawa bas, tak gaduh bawa teksi. Kerja dia sesatkan kita. Syaitan ni, dia pasang perangkap keliling. Kita lupa perangkap. Perangkap tak pernah lupa kita. La tanam wa inna ainal aduwi la yanam. Jangan lena, jangan tidur. Mata-mata musuh tak pernah tidur. Syaitan tak pernah tidur walaupun sekelip mata. Jangan kata orang jahil, orang alim pun kena. Orang alim kena. Barsisa, kecil anak ke barsisa. Seorang makna waliullah di zaman Bani Israel dulu. Ibadatnya hebat. Kalau orang nak pergi mengaji dekat barsisa ni, tak payah naik bas, tak payah naik motor. Duduk rumah teringat nak mengaji dengan barsisa, dia boleh sampai. Punya kewalian dia tu tinggi. Ibadat dia dikagumi oleh para malaikat. Setan nak cuba kacau dia. Setan masuk ke pondok dia. Dia ada pondok. Orang murid ramai ni. Buat ibadat. Siang malam pagi petang. Makan tidak. Minum tidak. Tidur tak. Mandi tak. Rehat tak. Ibadat tak henti-henti. Sehari tak apa lagi, 2 hari tak apa lagi, sampai seminggu, sampai sebulan. Ikut mana ni? Mahasiswa tanya dia. Nak tanya sikit boleh? Boleh Tok Guru.
Hang ni macam mana jadi sementara ni? Ibadat tak terhenti ni. Makan, minum, dah apa dah ni. Tak rehat-rehat ni. Saya ni dulu Tok Guru buat maksiat. Semua maksiat saya buat. Jadi mengenangkan maksiat saya kepada Allah Ta'ala, kepada manusia ni, saya jadi gerun dan takut. Kerana takut ni lah yang menyebabkan saya tak lalu makan, tak boleh tidur, tak boleh lena. Buat ibadat 24 jam. Oh, tu dia. Mahasiswa kata, hebat hang. Hebat setan tu. Boleh tak aku jadi macam hang? Tu dia. Boleh Tok Guru. Tapi Tok Guru kena buat maksiat lah dulu. Buat maksiat dulu, lepas tu menyesal, baru jadi macam saya ni. Nak buat apa? Bunuh orang. Bunuh orang tak boleh, tak boleh, tak boleh. Ini dosa besar, tak boleh. Rendah sikit dia, yang rendah sikit. Rendah sikit ada. Apa dia? Berzina. Berzina lagi, tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Yang rendah lagi, yang rendah lagi. Ni paling rendah. Bawah pada ni tak ada lagi dah. Mama tak mau sudah. Macam kita beli barang. Ini paling rendah. Apa paling rendah? Minum arak. Minum arak boleh. Sebab minum arak kita dengan Tuhan. Sedangkan berzina, bunuh orang dengan manusia, payah kira. Kalau minum arak boleh. Hala ni janji, nak minum di mana? Janjilah tempat minum. Setan bawa main arak, bukan arak sebagai arak je import ni. Jadi gocah-gocah buka tuduh berlabuh pecah bumbu. Jadi arak tu kena yang tu habis lah. Tak sedap ke diri. Masa itulah setan bawa datang seorang perempuan. Dia berzina dengan perempuan tu. Yang Tok Guru ni berzina dengan perempuan tu. Pada berzina kan dia tersedak, dia dah tak tentu arah. Dia takut rahsia diketahui, dia bunuh perempuan tu. Itu yang Nabi kata al-khamru ummul khaba'is tu. Arak ibu segala kejahatan tu. Berpunca pada arak, berzina dan juga bunuh orang. Lepas tu dapat tahu ke orang ramai, tangkap dia. Tangkap bagi kat raja. Bicara-bicara, memang dia pasti dia bersalah sungguh. Berzina dan bunuh orang. Masa tu zaman Bani Israel tu hukumnya sulah. Ikat kaki dia, sulah dia pada bawah, nak ke atas. Bila dia dah tinggal nyawa-nyawa ikat, setan datang. Apa habak? Apa aku teruk ni? Tolong aku. Tolong selamatkan aku. Bolehlah aku tolong hang, tapi dengan syarat hang sujud kat aku, kata setan. Nak sujud ke mana? Terikat kaki tangan boleh. Hang tunduk sikit jadi lah. Isyarat kata sujud kat aku. Angguk-angguk kepala, mati terus. Kalau orang alim macam hebat macam ni pun kena, tuan tambah kita orang jahil. Masya Allah. Ni setan. Jadi Imam Ghazali tuan nak mendedahkan kepada kita, inilah Allah Ta'ala bagi kat dia lah. Imam Ghazali panggil wali qutub, orang panggil dia wali qutub. Wali hebat lah. Dia mana kata Allah buka hijab kat dia, dia boleh nampak dengan pandangan mata hatinya yang tajam macam mana setan tipu daya manusia ni dalam nak mengerjakan ibadat. Dan nak buat ibadat dia main kacau. Dia kacau bentuk macam mana? Itu dia. Fa majra zalika wa misaluhu. Maka berjalanlah tipu daya syaitan itu. Dia kata dengan misalannya, nak bagi contoh-contoh yang berlaku, kata Imam Ghazali. Anna maka ila syaitani ma'abni Adam fi ta'ati fi sab'ati awjuh. Maka cara setan tipu manusia ni nak buat ibadat ni, dia nak ganggu jangan bagi buat ni, ada 7 wajah, 7 cara, 7 kaedah. Apa guna kita tahu semua ni tuan-tuan? Kita nak lawan syaitan, kita nak bergaduh, nak bertumbuk, nak berkeliling orang. Kalau kita ni tuan-tuan pergi belajar cara-cara dia, cara bersilat, cara bertumbuk, bukan makna tak kenal langsung. Bila bertumbuk, kena-kena lah. Orang tumbuk kita, makna kata tumbuk kita 3 kali, kenalah sekali, 2 lagi tak kena. Tapi kalau kita tak belajar silat tuan-tuan, tak belajar bertumbuk,
Orang tumbuk 10 kena 15. Banyak yang kena. Kena pepat-pepat lagi tu. Tapi yang kita belajar ni kuranglah sikit. Tak kena langsung bohong. Itu cerita Hindustan. Hindustan tumbuk tak kena langsung. Hero. 3-4 orang tumbuk dia seorang-seorang. Orang tumbuk tak kena. Itu Hindustan. Ni kita tahulah kita kena tipu dari syaitan. Lepas tu mungkin kita akan insaf, bertobat balik, bosan balik. Tapi kalau kita tak belajar langsung tuan, kita kena, kita tak tahu. Macam kita tak belajar langsung tentang kesihatan. Kita ada kencing mana? Orang kata, ni kencing mana? Dak lagi. Sekali kena habis buah pinggang. Bila kita tahu, kita mengaji bab kesihatan. Kita selalu jumpa doktor. Doktor bagi nasihat. Tapi korang bila kita kena, kita tahu kita dah kena, cepat berubat. Sebelum serius. Ni banyak. Berapa orang yang tahu dia kata dia kena tipu setan? Dak lagi. Dia tak semayang. Dia kata tak kena tipu setan. Setan ni dia bukan lena. Tak pernah lena. Salatu khairum minan naum. Kita terjaga dengan azan. Terlintas hati ni tuan-tuan. Nak pergi masjid. Nak semayang jemaah. Ada tak lintasan tu? Lintasan tu sebenarnya datang pada malaikat. Malaikat tu nama malaikat mulhim. Dia datang bawa ilham supaya kita cenderung nak buat baik. Gaya nak bangun. Alah awal lagi. Baru azan. Khamat dak lagi. Ada tak? Baru azan. Khamat dak lagi. Itu setan lah tu. Dia bawa was-wasah. Bisikkan, mewas-waskan kita. Dah nak pergi masjid. Awal lagi. Baru azan. Khamat dak lagi. Terlena. Kejap lagi orang khamat. Terjaga. Cepat. Malaikat kata nanti terlepas. Pergi. Tak jemaah subuh. Gaya nak bangun. Terbisik di telinga hati kita ni. Lah. Baru khamat. Pagi ni pagi jemaah. Tok Imam baca surah panjang. Surah sejadah. Kita lena. Sedap-sedap matahari naik. Setan gelak boleh kat aku dah seorang ni. Betul ya tuan-tuan. Macam mana kita ni? Kita mengaji lebih kurang, kita faham. Alhamdulillah. Kita mengakulah kalau kita terkena tipu dari syaitan, minta lindung pada Allah Ta'ala. Kan? Minta lindung bantuan Allah. Ada 7 wajah. Kita muhasabah sendiri lah no. Tak usah duk tenang ke orang. Kan ni musim orang duk cari salah orang. Semua tak betul. Yang ini 5. Nu tak betul. Semua tak betul. Yang 4 lagi ni pergi mana? Yang 4. Takkan buat begitu. 4 ni betul. Ni 4 ni main kat kita. 1 tuju kat orang. Duk cari salah orang. Bila nak muhasabah kesilapan kita? Jadi kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Ahaduha. Yang pertama daripada 7 tu. Ya. Ayanhahu anha. Bahawa syaitan menghalang kita daripadanya. Dihalang macam-macam lah. Gitu, gini. Dia ni, tuan-tuan. Kita telinga tau. Telinga ada 2. Telinga kita ni ada 2. Kiri kanan. Mata pun ada 2. Ya. Kita ada lidah. Ya. Jadi lidah ni, lidah jasad. Dia ada lidah roh. Roh pun ada lidah. Baik tu tuan-tuan. Kalau kita makan gula, kita rasa manis kan? Kalau orang puji kita, bagus lah, tiba sejuk hati seronok, manis kata kan? Itu lidah hati, rasa manis. Kalau orang maki kita, Arab jadah punya orang, rasa macam mana? Baik, tu pek lidah hati. Kita menjaga untung, seronok tak? Rasa gembira, itu lidah hati. Niaga bagi, rasa pahit, itu lidah hati. Ya. Telinga pun gitu juga. Telinga kita ada 2, kiri kanan. Telinga hati ada 2, kiri kanan. Telinga hati belah kiri, tempat bisikan malaikat. Bila tuan-tuan teringat nak buat baik tengah malam sedap-sedap pukul 4 pagi, teringin nak makik tahajud, itu malaikat tu. Dia bisik belah telinga kanan. Kena layan tuan-tuan. Jangan tak layan rugi. Bila tuan-tuan terjaga tengah malam,
Teringat tak bangun ibadat, itu malaikat tu, malaikat mulhim. Bisikkan dia nama ilham. Tuan-tuan kena layan. Jangan tak layan. Bila orang panggil kita, tuan-tuan kena layan. Orang pergi rumah kita, Assalamualaikum. Kita ada dalam rumah. Tak tahu. Orang tu tahu kita ada dalam rumah. Motor ada, kereta ada, kasut ada. Kita tak tahu ya. Kalau tuan-tuan pergi rumah orang 5-6 kali bagi salam, orang tak jawab, nak pergi lagi ya. Tuan-tuan takkan pergi. Betul tak? Ni malaikat mari. Dia panggil kita dengar. Tak tahu. 5-6 kali tak kebulok kata malaikat. Macam. Nah, tuan-tuan hidup tak boleh nak tahajud. Tak boleh nak baca Quran, tak boleh nak buat ibadat. Habis buat apa? Itulah yang kita duk buat selalu. Makan, kerja. Kerja, makan. Rutin hidup kita. Biar ni kerja. Apa-apa, nak makan. Tak kalau hidup kita macam tu, makan, kerja, kerja, makan, makan, kerja, kerja, makan. Makan di dapur, berak di jamban. Lepas makan, berak. Berak, makan, makan, berak. Malaikat pun tulis, makan, berak, kerja, makan, berak, kerja, makan, berak, makan, berak, kerja. Malaikat pun nak menyampah. Tak ada kerja lain ke? Kalau tuan-tuan lah jadi pegawai sekretari pada orang bos, bos tu kerja lain tak ada. Berak, makan, tulis rekod, berak, makan. Tuan-tuan pun nak menyampah. Buatlah kerja sama. Mana ibadat, mana masjid, mana surau, mana mengaji, mana ziarah keluarga. Oi, macam-macam hidup kita, takkan nak itu je. Ni syaitan. Syaitan dia halang kita tuan-tuan. Hingga hati kita tak mau nak buat ibadat. Orang hayya ala solah. Alah, tak sapilah. Bayar di rumah pun pahala ada. Sikit pun tak apa, asalkan ada. Dia sekat kita nak pergi juang tu. Ni syaitan ni. Itu dia. Dia nombor satu, dia sekat kita. Fa in asamahullahu ta'ala. Kalau sekiranya Allah sayang kat kita, Allah kasih kat kita tuan-tuan, Allah pelihara kita, raddahu, Allah mana campak di hati kita supaya kita tolak bisikan syaitan tu. Bila kita tahu ni bisikan syaitan, kita tolak. Contohnya asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan ni dia menjanjikan kefakiran, miskin. Hang duk rajin sedekah ni, hang papa ke dana. Hang percayalah. Percayalah. Yang duk janji kita ni kalau kita buat kebajikan, sedekah, infak fisabilillah, keluar zakat, kamu akan papa ke dana. Ni kerja syaitan tuan-tuan. Saya Allah tunjuk kat saya tuan. Saya dah buat pondok 7 tahun. Saya susah payah bela itik, bela ayam, buat telur masin, buat buah hulu, macam-macam saya buat. Untuk mengendalikan sebuah pondok, pelajarnya lebih kurang 100 orang. Muslimat tua muda semua ada lebih kurang 20 orang. 80 ni muslimin, anak-anak muda kebanyakan. Saya kata kamu tak payah bayar yuran. Tak payah bayar yuran saya kata. Minta doa pada Allah tunjuk jalan macam mana boleh mengukuhkan ekonomi, boleh bagi pendidikan percuma pada anak bangsa saya. Macam-macam saya buat tuan. Bela ayam, bela itik telur. Saya bela kambing. Lama tuan-tuan, saya Allah bagi ilham. Cuba nak bela lembu pula. Sebab bela lembu, bela kambing, kalau kena gaya, kos dia tak tinggi. Ayam tinggi tuan-tuan. Makanan dia, jangan main-main. Tu itik telur tu. Saya bela tuan-tuan sekalian. Saya bela itik tu lebih kurang 1000 ekor. Belanja dia sehari 500, makan saja. 2 hari 1000. Saya pening. Saya sembelih setengah. Tak boleh pergi, tak boleh pergi. Hang mengaji ekonomi dapat prinsipal STPM dulu. Main dengan ni pening. Kita cubalah minta Tuhan tunjuk. Saya bela kambing. Bela kambing. Kambing saya menjadi tuan. Kadang-kadang saya pagi-pagi picet kambing tu, 4 ekor anak kambing lepas bawah. Dia terlebih lubang. 4 ekor. Pergi cari mak dia, semua tak mengaku anak. Dia beranak malam, mana nak kenal. Jilat-jilat tak mau, jilat tak mau. Allah. Tuan-tuan tahu saya kena buat apa? Saya kena bancuh susu, suap mulut dia pula. Jadi cot gitu. Alhamdulillah dia jadi sungguh kambing lah. Ni 100 ekor lebih. Kambing saya. Tu dia. Lepas tu saya try lembu pula. Saya fikir bak makanan.
Jabatan Haiwan kata kat saya tuan, dia main ziarah cucuk-cucuk kambing saya ni. Dia kata, Ustaz, makanan yang paling bagus untuk kambing dan lembu, pokok napia. Napia ni protein dia tinggi Ustaz, dia kata. Dia ceramahlah pakai napia. Saya nak tanam napia macam mana? Tanah ada. Ada dekat 5-6 ekar ada tanah. Kosong. Saya pergi mengajak, cerita pasal napia. Kuliah napia. Baca kitab Minhajul Abidin Imam Ghazali, celah-celah tu masuk napia. Cari sana, cari sini. Saya pergi Teluk Intan. Pergi Teluk Intan, satu hari saya cerita bab napia ni. Habis-habis kuliah, satu cikgu jumpa saya. Dia perkenalkan diri dia. Saya ni nama Cikgu Nasaruddin. Saya mengajak, dia kata, dekat College Vocational Teluk Intan. Tugas saya pasal lembu. Dia belah lembu. Pelajar dia belah lembu. Dia pakar pasal lembu. Dia boleh buat baju, boleh buat makanan lembunya je lah. Dia kata, memang Ustaz, makanan paling bagus untuk lembu dan kambing, pokok napia. Saya kata, itulah masalah. Saya ada tanah, tapi benih tak ada. Tak apa, Ustaz tak macam mana? Saya mau banyak. Saya kata, untuk lebih kurang 4-5 ekar. Dia bawa saya jumpa pengurus ladang. Persatuan Peladang, Perak Tengah. Kampung tu nama Kampung Teluk Bakung. Saya tengok punya luas lah tuan-tuan. Pokok napia dah. Ustaz tak macam mana? Ambil. Berapa bayaran? Percuma. Saya bawa 2 van, 2 4 wheel, bawa 20 orang pelajar saya, bawa para golok lembing semua, tebang, tanam. Tanam tu pula tuan-tuan, musim kemarau. Saya pas sampai ayat tekanan ayat anda, tak sampai. Tolongan Allah tuan-tuan. Saya keluar nak pergi mengajak lepas tanam semua. Keluar nak pergi mengajak, hujan dia turunnya lebat. Pagi-pagi esok maghrib tu bekerja semua tuan. Ni duk terbayang pokok napia ni. Lepas tu saya nak tambah, saya dah tanam 2 ekar. Nak tambah lagi. Nak tambah lagi lebih kurang 3 ekar. Lepas tu duk cari backhoe. Lepas tu nak traktor tanah. Lepas tu satu orang kata saya, Ustaz, backhoe dengan traktor ni saya bayar semua. Dia kata, Allah lega pula aku. Percayalah tuan-tuan, pertolongan Allah. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Wallahu ya'idukumul maghfirah wa fadlah. Tengok kita yang belah kiri ni setan. Tak boleh yang buat mana boleh, mana ada orang bagi mengaji percuma, merepetnya tak boleh lah. Tu setan. Hang pakiak nanti ajar lagi kaki. Kereta hang kena tarik nanti. Macam-macam dia bisik tengok. Setan kata jangan peduli. Itu setan haram jadah tu. Allah janjikan kita keampunan. Kita berjuang jalan Allah, infak bisa Allah ampun dosa kita. Yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampun dosa kita. Yang kedua, Allah menjanjikan fadlah. Allah makna lipat gandakan. Allah ganda, Allah permudahkan kita. Allah bagi kita lagi tuan-tuan. Rezeki. Jangan bimbanglah. Berbelanja untuk anak, belanja untuk isteri, belanja untuk kebajikan. InsyaAllah. Ini syaitan. Syaitan menjanjikan kefakiran, kita yakin janji Allah. Jadi setan ni dia sekat kita bila kita teringin nak buat ibadat. Tapi kalau Allah pelihara kita, terkeluar daripada lidah hati kita, kita kata macam ni, bi anna qala, dengan kita berkata, inni la muhtaju ila zalika jiddan. Sesungguhnya aku, dia kata, bahawa aku amat berhajat kepada demikian itu ibadat. Macam mana aku tak buat ibadat? Aku amat perlukan ibadat. Itu dia. Izla buddali minat tazawudi min hazihi dunia. Dia kata, alfaniyah lil akhirah. Karena aku perlukan sangat ibadat itu, tazawudi sebagai bekalan. Bekalan makna kata di dunia ini untuk menuju ke negeri akhirat. Kalau aku tak ibadat macam mana? Mana nak ada bekal? Nak pergi akhirat, perjalanannya jauh, yang tak boleh disukat dengan kilometer, yang tak boleh disukat masanya dengan tahun, hari dan sebagainya. Macam mana aku nak pergi jalan satu perjalanan yang cukup jauh, tak bawa bekal, mana boleh? Duduk di Batu Hampak, nak main Kuala Lumpur, duit sekupang pun tak ada. Boleh sampai? Mana boleh? Kena ada bekal. Tambah di akhirat yang jauh itu, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, kata Allah, cari bekal.
Sebagai bekal ialah at-taqwa, mengerjakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Aku tak buat ibadat macam mana? Bayangkan tuan-tuan, kita duduk mana-mana, kita main Kuala Lumpur ni seorang-seorang diri. Kawan tak kena duit, tak ada apa, tak ada. Nak duduk mana? Duduk bawah jambatan, nak makan apa? Bayangkan. Kita nak pergi akhirat, bekal tak ada, ibadat tak ada. Mana boleh kita habakkan syaitan? Tak boleh. Mesti ada ibadat. Kita tolak begitu. Nah, itu dia. Allati, dia kata lam qidalaha. Maka ianya itu makna kata tak dapat tiada, mesti aku tunaikan ibadat. Pada ibadat amat perlu sebagai bekalan untuk pergi ke akhirat. Ya. Jangan tuan-tuan fikir bila kita sebut gitu, setan lari tu setan ni pandai berhujah tuan-tuan. Tuan-tuan kena ingat, setan ni sejak ada zaman Nabi Adam lagi. Dan dia tak pernah mati. Setan tak pernah mati. Janganlah dia berjaya cakap untuk bomo. Dia tangkap setan, lempak laut, mati. Tak nak mati lah. Mana ada setan mati? Setan tak pernah mati kan? Dia beranak ada. Banyak, munyuk-munyuk. Kalau Allah kasyaf kat kita tuan-tuan ni penuh ni. Celah-celah kita ni berkemutih, berkerita macam lalat tu. Macam lalat hurung makanan, hurung benda busuk, merenyuk-renyuk. Penuh syaitan saja ni. Kalau Allah kasyaf kat kita, tak mana syaitan tak sampai. Cuba cakap. Market. Tuan-tuan pergi jemaat, tuan-tuan tengok orang sembahyang jemaat. Tidur. Tok Khatib bagus dia khutbah. Apa dia. Yang pelik tu, lepas khutbah, elok dia cakap. Ada apa? Ada apa di saya mengaji pondok dulu, ada seorang tua. Dia juga dia mengaji rajin. Duduk depan ni, tepi tu ada tiang, sangat elok. Tok Guru mengajak, dia lena. Tok Guru kata kita main mengaji ni, jangan kata main mengaji, main tidur pun dapat pahala. Terus jaga orang tua tu sampai bila-bila. Betul lah. Yang dalam hadis cerita setan datang tu, bila datang majlis-majlis ni, dia mula-mula tuan-tuan dia bawa gincu. Yang suka pakai gincu ni orang perempuan. Setan buh gincu. Bila kena gincu setan, dia bercakap di belakang. Popet. Ya orang duduk mengajak depan, dia mengajak belakang. Yang duduk bercakap tu, kena gincu setan tu. Tengok. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, setan datang, dia bawa tongkat. Kalau kena tongkat setan tuan-tuan, dia lenguh. Dia tengok mesti tak apa dah. Kalau dia lenguh, tak belunjuk, suara kaki sat, suara tangan. Itu kena tongkat setan tu. Yang ketiga dia bawa celak tuan. Kalau kena celak dia, mengantuk. Orang khutbah pada mula sampai habis, dia pun tak tahu. Orang dah kamat, dia duduk tidur lagi. Sambil duduk, dia akan mencuit tu dah. Kamat dah. Setan haram jadah tu. Allah, tuan-tuan. Kalau Tuhan tak tolong. Tuhan tolong, kita akan jawab. Tak boleh, mana boleh. Mana dia tak ibadat. Ibadat penting. Kita nak pergi akhirat, kena bawa bekal. Bekal lah dia ibadat lah. Itu dia. Jangan tuan-tuan cakap, ingat bila kita kata lagu tu dia lari, dia tak lari. Dia tunggu lagi. Dia kata apa? Dia kata Summa ya'muru bistaswif. Kemudian dia menyuruh kita buat secara pelan-pelan. Buatlah ibadat, tapi buat sikit-sikit. Semayang dulu, semayang maghrib dengan isyak, di subuh, zuhur, asar, pelan-pelan lah. Dia suruh kita buat pelan-pelan. Ada juga tu. Pada tak buat langsung, buat sikit pun jadi juga. Buat pelan-pelan. Yang setengah tu buat tak cukup rekaan kan. Lagi teruk. Saya balik kampung, saya sekali balik kampung. Balik kampung saya semayang asar di surau. Saya terperasan ada orang ikut belakang. Pada rakaat yang ketiga, dia baru masuk. Saya duduk rakaat keempat, saya bagi salam, dia bagi salam. Dia kata dia ikut mana? Hang ni sembahyang asar ni berapa rakaat? Dia kata 2. Mana boleh 2? Buat 4. Saya ustaz ada juga 2 rakaat. Nu di kedai kopi, tak sembahyang terus. Dia talak kedai kopi tu.
Itu lagi teruk. Saya ada juga dua dulu di kedai kopi tak sembahyang terus Ustaz. Lagi teruk pada saya. Melok lah tu. Yang tengah tu. Jangan sembahyang fardu lima waktu. Mana boleh 2 waktu. Siapa ajak hang 2? Setan ajak tu pelan-pelan. Kuai-kuai. Tak boleh kena buat 5. Begitu ke? Iyalah. Hang ni buat kat mana? Bila duk mula sembahyang slow ni, dua waktu ni. Sejak dulu sekarang dah selama-lama dah tak. Tu dia kacau. Jangan tu. Dia kita kenal pasti setan ni. Dia setan ni tuan. Imam Ghazali kata nak lawan dia. Nak lawan setan ni. Nombor 1 sekali kita kenal ini bisikan syaitan. Kalau kita kenal ini bisikan syaitan, jangan layan. Setan ni lagi layan, lagi mengadah. Lagi tahu duk layan dia lagi syok. Kadang kata Imam Ghazali, syaitan ni macam anjing. Anjing menyalak. Kalau tuan-tuan buat tak peduli, dia mati angin. Tapi dia duk salak, dia keng, kita keng. Dia keng-keng, kita keng-keng. Tapi mana duk lawan dia, menyalak tu lah. Lepas tu kadang-kadang kita banyak kerja tuan-tuan. Dia pun tulis dalam Facebook, kata kita macam-macam. Saya pasal teluk masin pun dia pakai kacau. Masuk Facebook pasal teluk masin. Saya buat kuliah. Saya kata teluk ni, teluk itik ni kita kena basuh. Jangan tak basuh. Sebab saya kata teluk ni dia bernajis. Saya bela itik saya tahulah. Terutama musim-musim hujan. Dia berok awal makan. Itik tu teluk tu dia teluk atas tu. Lepas tu dia pijak-pijak tenggelam dalam taik tu. Kena ambil, kena basuh. Buat air garam, kita jerukkan. Dia kata tak najis, teluk tak najis. Kulit dia tak najis. Dia kata sila rujuk kitab I'anatul Talibin. Saya kata saya mengaji kitab ni di pondok dulu. Yang maksud tak najis tu saya kata, dalam kitab tu kata, bila telur tu keluar daripada punggung ayam atau itik, memang tak najis. Tapi dia jatuh, tempat dia jatuh tu. Hampa pergi tengok reban saya. Taik saja. Dalam reban, 2 reban, semua penuh dengan taik. Mana boleh tak basuh? Nak mampu dia kata duduk layan, dia bagi tak boleh, kita buat kerja. Kita banyak kerja. Nak jaga kambing lagi. Nak jaga itik lagi, nak jaga isteri lagi. Isteri ramai. Anak lagi, anak sampai 25. Banyak kita nak jaga. Dia kata duduk layan dia pak, kita tak nak buat kerja. Kerja kita buat. Jadi, setan ni, jangan layan dia. Nombor 1 kita kenal. Ini bisikan syaitan. Bila kita tahu, jangan layan dia. Habis nak macam mana? Kita mengadu kat Tuhan dia. Siapa menjadikan syaitan? Allah. Mengadu kepada Allah. Minta pertolongan Allah. Macam anjing tadi. Mengadu kat Tuhan dia. Jangan duk layan anjing tu. Pergi jumpa Tuhan dia. Tuhan dia nama Maniam. Anjing dia nama Tony. Macam mana ya? Ada apa Ustaz? Awak punya anjing kacau saya lah. Tapar. Tony, come back. Dia kata. Dia panggil kami dia. Itulah cara lah. Alah ni kita tahu kata bisikan syaitan. Jangan layan. Kemudian dia kata lagi. Dia kata buat pelan-pelan. Dia kata apa in asamahullah ta'ala. Dia kata waraddahu. Kalau sekiranya Allah pelihara kita, Allah tolong kita, Allah bantu kita, kita tolak, kita mampu menolak bisikan setan yang suruh buat sikit-sikit tu. Kita kata apa? Bi an qala laisa ajli biyadihi. Maka kita kata dekat dia setan, bukanlah ajal aku ni di tangan aku. Aku sendiri tak tahu bila aku nak mati. Jadi untuk buat ibadat sikit-sikit ni mana cukup. Perjalanan jauh. Kena buat banyak-banyak. Lagi jauh perjalanan kita. Bekalan kita lagi jauh. Datang Kuala Lumpur, kita bawa RM100, RM200. Nak pergi Johor Bahru, tentu 2 kali ganda. Mesti ada RM500. Nak pergi sekejap, mungkin kita perlu duit sikit. Nak pergi sampai sebulan, mana cukup dengan wang yang sikit. Lagi jauh perjalanan kita, lagi banyak belanja kita, bekalan kita. Lagi lambat kita ke sana, masa panjang, lagi banyak lagi bekalan. Nak pergi ni jauh, yang tak boleh disukat dengan kilometer, yang tak boleh disukat dengan hari.
Tak balik-balik dah, pergi terus. Tu dia. Perlulah mana ibadat tu banyak. Tu dia. Ala anni an, dia kata sawwafta amal al-yaumi ila ghadin. Tu dia. Maka dia kata, atas sesungguhnya aku ini apabila mana aku lambat-lambatkan amalan pada hari ini kepada besok. Dia kata macam mana amalan hari ini kalau aku buat pelan-pelan sikit-sikit untuk aku tangguhkan pula untuk buat besok. Hari amalan besok bila pula? Yang besok nak buat bila pula? Macam tuan kerja bank lah. Hari ni punya akaun semua tangguh besok. Besok bila pula? Yang besok bila pula kita nak buat? Yang lusa bila pula? Bertimbun-timbun. Macam contoh tuan-tuan kita ada hutang dekat bank, beli kereta. Bulan ni punya tangguh bulan depan. Bulan depan tangguh bila pula? Tangguh bulan lagi. Yang bulan lagi sekali ni duk tangguh. Berjela-jela akhirnya. Jadi sebab itu kita kena selesaikan. Hari ni punya amalan 5 waktu selesai. Sembahyang berjemaah, sunat rawatib. Main sunat dua, main dua. Kita baca Al-Quran paling kurang 1 muka satu hari. Boleh semuka sehari. Hai, baca surah Abaq sampai habis ciri-cau dia apa? Surah Abaq saya tengok setengah orang tuan. Bila main hari Minggu, hari Sabtu tak kerja. Muka depan, mata muka belakang, baca licin. Semua baca. Kartun pun baca. Saya kartun tak apa lagi, tender JKR. Tawaran untuk membina sebuah sekolah menengah di Selama Perak terbuka pada kontraktor kelas F. Dia kelas F pun tak ada. Dia pergi baca apa-apa. Kadang-kadang dia baca notis bankruptcy. Saya tengok notis bankruptcy tu halus tulis. Dia pegang apa benda. Bacalah Quran. Semuka. Kalau ikut patayakan dia suruh baca sampai 1 juzuk tadi. Payah 1 juzuk, semuka sudahlah. Semuka tak boleh. Setengah muka. Setengah muka tak boleh. Suku muka. Ada 4 baris. 4 baris tak boleh. Tak payah langsung. Baca, jangan tak baca. Menyesal tuan-tuan, ya Allah. Menyesal. Kita tak buat ibadat ni besok, kita paling menyesal di akhirat. Jangan bermain. Buatlah ibadat. Nak buat ibadat macam nak kena mengaji lah. Kita mengaji cara-cara buat ibadat yang betul. Ibadat yang kita bina ini mesti di atas tapaknya akidah. Inna di'amatal baiti asasuhu wa di'amatad dinul ma'rifatullah ta'ala. Tegak dan teguh satu bangunan bergantung pada asasuhu, foundation, tapak dia. Kukuh tapak baru bangunan selamat. Kalau hang bangunan tinggi-tinggi pun tapak tak kukuh, dia terbalik anak lebih. Ya. Begitulah agama, ibadat yang kita diri, tapaknya akidah. Kita mengaji ilmu usuluddin, ilmu tauhid. Mengajilah betul, biar kita kenal Tuhan. Tak kenal Tuhan, tuan-tuan, tak boleh. Ibadat kita tak diterima. Macam tuan-tuan nak persembahkan ibadat tuan-tuan kepada Allah. Allah tu, Tuhan tu kita tak kenal. Tak sampai tuan-tuan. Kita ada barang yang berharga ni. Katalah ni, benda ni berharga ni. 5,000 contoh. Nak kirim dekat kawan kita. Pergi post office, post laju. Dia bagi envelope, bagi borang. Bagi borang kosong balik kat dia. Penerima pengirim ada, penerima kosong. Ni siapa penerima? Cik, kawan saya. Kawan cik tu nama apa? Tak tu. Alamat tak tu. Nombor telefon pun tak tu. Sampai tak? Tak sampai. Begitulah ibaratnya tuan-tuan. Kalau kita tak kenal Tuhan, nak kirim macam mana ibadat kita pada Allah Ta'ala. Kita mengajilah dia. Kita mengaji kenal Tuhan. Kenal ni tuan-tuan, cakap Arab ma'rifah. Kenal inilah bawa kepada iman. Iman artinya percaya. Iman tu maksud percaya. Nak percaya macam mana kalau tuan-tuan tak kenal orang? Assalamualaikum. Pinjam kereta Ustaz. Kereta baru beli tu. Mahal punya kereta 100,000. Orang nak pinjam, tuan-tuan tak kenal dia. Tuan-tuan nak bagi tak? Mampu tak bagi kan? Kenapa tak bagi? Tak percaya kat dia. Kenapa tak percaya? Tak kenal. Betul tak? Assalamualaikum. Salam. Mat. Tadi telefon saya nak suruh tukar minyak hitam. Yalah. Kita kenal dia. Dia komen. Kita telefon dia suruh ambil kereta kita tukar minyak hitam.
Main kunci Ustaz. Nah, kita bagi kat dia terus. Kenapa kita bagi? Kita percaya. Dia komen. Kita kenal dia. Kalau tak kenal, tak percaya apa? Lah ni tuan-tuan sekalian. Kalau kita tak kenal orang, macam mana? Kita pergi masjid. Waalaikumsalam. Salam. Siapa tu imam masjid ni? Imam masjid ni. Namanya Ustaz Soleh. Isteri dia Ustazah Zubedah. Anak sulungnya nama Mat. Anak bongsunya nama Mit. Menantunya nama Mut. Dia jawab macam bisinggan. Kalau tak kenal, Assalamualaikum. Siapa tu imam masjid ni? Kalau tak silap saya. Apa nama apa? Kita tak kenal Tuhan. Malaikat tanya esok di akhirat. Mal Rabbuka. Siapa Tuhan kamu? Kita kenal. Kita tahu dia Tuhan kita. Kita hamba dia. Kita ibadat. Allahu Rabbi. Clear jawab. Kalau kita langsung tak kenal Tuhan, malaikat tanya, siapa Tuhan kamu? Kalau tak silap, tak silap, malaikat pergi pendendang lah jawab. Tak boleh. Kena kenal sungguh Allah Ta'ala. Lagi tinggi kita kenal Tuhan, tuan-tuan, lagi takut kita kepada Allah. Lagi tinggi kita makrifah akan Allah, lagi tinggi ibadat kita. Tok guru saya kata, dia kata makrifah dengan ibadat ni ibarat air dengan kiambang. Lagi tinggi air, lagi tinggi kiambang. Rendah air, rendahlah kiambang. Mengajilah tuan-tuan. Sebab kita semua ada isteri, ada anak-anak. Siapa nak didik isteri kita kalau bukan kita? Siapa nak didik anak kita kalau bukan kita? Orang yang tidak memiliki sesuatu, dia tidak akan mampu memberi sesuatu. Dia pun tak ada apa nak bagi apa ke orang. Kalau kita ada ilmu, kita ada ibadat, kita ada taqwa, insya-Allah berkat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kamu pemimpin, Allah akan tanya tentang kepimpinan kamu. Kesian isteri kita, anak-anak kita didik mereka. Anak isteri kita baik dengan sebab kita baik. Kalau kita pun lentang pukar, macam mana anak isteri kita, masa depan mereka dengan cabaran yang cukup dahsyat yang hari ini, tuan-tuan. Takutlah tuan-tuan, takut kita. Anak luar nikah sampai 159,000 3 tahun. Setahun saja 50,000 anak luar nikah. Allah. Dah jadi tuan-tuan, dunia tak selamat dah. Tak selamat. Datuk rogol cucu. Abang rogol adik. Anak rogol mak. Aduh, di mana tempat selamat? Tuan-tuan buat cakap. Kita paling tidak kita jaga keluarga kita, jaga diri kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kamu. Tuan. Jadi oleh itu sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu sekalian, saya mampu dua sajalah untuk hari ini. Jadi setan suruh kita buat pelan-pelan. Maka kita jawab mana boleh cukup sikit-sikit, perjalanan jauh, ibadat kena banyak. Amalan hari ini kena sunnah hari ini juga, jangan duk ganti esok. Ganti esok, amalan esok bila pula aku nak buat, kan? Kita sempat 2. InsyaAllah ada 5 lagi. Nah, amalan ni ada 5 lagi. InsyaAllah marilah sama-sama kita buat ibadat, tuan-tuan, buat kebaikan. Umur kita makin lama makin lanjut. Memang terasa dah, tuan-tuan. Semangat yang tinggi, badan mula terasa letih, rasa tak mampu, rasa tak larat. Semalam saya ceramah dekat titik gantung di Parit. Saya bawa kereta, bawa isteri saya main sejangkang rumah mak mentua. Kalau dulu tu pukul 12 sampai pukul 3 pagi clear. Ni tunya jenuh berhenti cari keropok. Lepas tu beli ayak 3-4 kali beli ayak. Baru boleh sampai. Kita rasa dah tenaga kita makin kurang. Allah tarik sikit. Kerana Allah terus kita buat persiapan untuk kembali kepada dia. Ini tanda-tanda yang jelas yang ada pada kita, kata ulama. Tanda kita tu dekat dan nak balik sana. Yang pertama, tuan-tuan, rambut kita yang hitam dah bertukar menjadi putih. Siapa rambut dia hitam jadi putih, bersedia untuk matilah, tuan-tuan. Tanda-tanda mati yang pertama, uban berterabuk. Yang kedua, mata kabur. Yang ketiga, kulit kendur. Yang keempat, gigi gugur. Yang kelima, makan bubur. Yang keenam, dekat kubur. Apa jaga? Dan lagi tengok Gusti tu. Kita berhenti dulu macam biasalah, tuan-tuan. Derma tuan-tuan tu untuk hari ni saya guna macam biasalah. Untuk makna kata untuk pelajar pondok.